Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelai-pelai semua? Saya mohon maaf hari ini agak terlewat sikit. Sepatutnya kita bersiaran jam 5 petang. Tetapi biasalah saudara, saya takut nanti line pun tak berapa cantik. Saya berada berhampiran dengan kawasan pantai di Kuala Kemaman. Kawasan dipanggil apa kawasan ni, Kapten? Kuala Kemaman lah. Kuala Kemaman, Ya. saudara. Macam dululah saudara, saya bersiaran daripada warung Awi Sata. Tapi hari ini perniagaannya begitu laris. Dah saya lewat sampai tadi, saya sampai pukul 4 pun dah habis. Kita 3 jam setengah dah habis pun saudara. Awi Sata ni dia cepat habis. Alhamdulillah rezeki ya saudara. Sekejap, nak tengok kawan-kawan ni yang masuk. Ada ke tak ada kawan-kawan ni? Tak nampak lah ni admin. Dia macam ni. Dah tua-tua ni saudara. Saya cuba nak masuk pun tak tahu-tahu juga dari dah berbulan-bulan ni. Tu dia. Lawa ni. Saudara dalam segmen saudara Zeri Bosku, apa khabar saudara? Salam warga Felda Kertih. Saya berada di Cukai saudara. Dan saat ini kami tengah menjamu selera makan dekat warung Awi Sata. Tapi hari ni Kapten tak ambil air lagi, tak order air lagi. Tolong order untuk air untuk Kapten ni. Boleh juga dulu. Saya minum air kelapa saudara. Kelapa menyegarkan badan. Sebab suasana di sini walaupun sejuk, panas juga malam betul. laut saudara. Air kelapa satu Petang ini kita nak cerita pasal apa? Tak apa dah, bagi TO kita lemau nak cerita pasal apa petang ini. kurang mana ya? Sebenarnya petang ini saya mengundang sahabat saya iaitu Kapten Norehan. Yes, dia lama juga bertugas dalam pasukan tentera udara di Raja Malaysia. Pilot, saudara. Tapi dia tak bawa jet. Dia bawa helikopter. Tak gitu, Kapten? Betul. Berapa lama Kapten bawa helikopter, Kapten? Kalau diikutkan daripada 1982 sehingga last year lah. Lama dah saudara. Quite long. Masih lagi boleh bawa ini helikopter? Untuk offshore requirement pada oil and gas, bila sampai ke umur 65 tahun tidak dibenarkan lagi. Tapi tak silap saya, Kapten. Onshore boleh lagi. Cuma nak bertanya dengan Kapten lah. Sebab selalunya pilot ni dia panggil flying hours, tak gitu? Betul. Saya bawa tu 100 jam, 200 jam kan? Ya. Kan? Tak gitu? Betul. Berapa jam dah Kapten bawa helikopter ni? Saya mempunyai lebih kurang 14,000 jam penerbangan. 14,000, 14,000 hours. Dalam tentera udara lebih kurang 2,500 dan komersial sehingga daripada Januari 1994 sehingga sekarang total lebih kurang 14,000 jam. 14,000 jam. Helikopter. Start bawa helikopter ni dalam TODM ni kalau selalu ni helikopter ataupun kapal terbang dia panggil sports car lah. Selalu dia bahasanya sports car. So, Kapten start bawa sports car ni sejak tahun bila? Saya mengikuti kursus penerbangan pada tahun 1982 di Pelatibang 2 di TUDM Keluang. Di TUDM Keluang. Saya. Di TUDM Keluang melalui proses dia punya kursus tu mulai dengan kursus asas penerbangan. Apa khabar Raja Kamal, Raja Baizan, saudara Zeri Bosku? Kita santai-santai petang ni saudara. Malam nanti jam 9.30 saya akan berbicara dengan Ketua Wanita. Cerita politik malam. Suatu-waktu begini kita bercerita-cerita santai. Kita mengimbau masa silam. Sambil makan sata. Tapi Awi Sata ni hari ni perniagaannya licin. Tak dapat nak menjamu saudara, dah habis. Pukul 4 tadi dah habis dah. Dan mungkin besok lah kalau ada rezeki. Saya juga bersama dengan saya, Saudara Amin Sharif ada kawan saya, Dr. Fauzi ada bersama dengan saya. Kami berbual santai. Tapi saya khusus dengan Kapten Rohaizan ni sebab saya merasakan bahawa ada something special. Pertama, dia sebenar-benarnya adalah anak Perak Yop. Betul. Ya. Orang Perak, orang Parit botol kiri.
Tak, dia Motor kiri. Ya, motor kiri So, juga. jadi teman rasalah. Jadi nak mengimbau waktu zaman silam di motor dulu tak, masa kecil-kecil dulu apa kapten apa bersekolah di Parit ataupun di mana? Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Pulau Padang, Okey. Bota Kiri, Mhm. dan seterusnya di Sekolah Menengah Datuk Abdul Rahman Yaakob di Bota Kanan. Sampai Daripada usia? Sekolah Kebangsaan 65 sampai 70, Mhm. Sekolah Menengah daripada tahun 1971 sehingga 1975. Ya lama. So Orang jadi Bota je memang masa orang tu. Botel lah ya. Ya, memang betul. Tapi Botel tu Selepas tu Hmm. pergi ke tingkatan 6 rendah di Sekolah Raja Chulan Ipoh. Ipoh, Ipoh, Sekolah Menengah ya. Culan. Lepas dah tingkatan 6. Ya. Selepas tingkat 6 tak HSC lah. Tak ada, saya tak ambil HSC. Sebaliknya saya dapat tawaran belajar di Universiti Teknologi Malaysia masa Terus tu. ya? Ya. Saya masuk Universiti Teknologi Malaysia Jalan Geni masa tu. Ya. Sebelum Baru sekarang ni dibuka semarak. tu. Masa tu baru Baru dibuka. Yes, Jadi masa tu kalau tak silap saya lah, usia kapten dah berapa tahun masa tu? Saya lahir tahun 58, so lebih kurang 76. So Saya ingat usia kapten 20-an juga tak? hampir. Cuma kapten kata tadi lepas tingkatan 20-an, 6, daripada tingkatan 6 terus masuk Lower pada six. lower six. Tapi tak habis. Tak Lebih ambil kurang HSC. 3 bulan. Selepas tu saya pergi ke UTM, Jalan Geni Kuala Lumpur. Gitu keadaannya. Baik, sebab kita nak bercerita ni, ya saudara saya Anan, Puan Selamah Yusof, apa khabar? Cuaca di Kuala Pilah katanya, di Kampung Getam, Mendung. Ini Kuala Pilah. Kuala Pilah. Orang Pilah. Saya biasa di sana. Kerana saya ahli Royal Sri Menanti Golf Club. Members of Royal Sri Menanti. Puan Selamah Yusof, ni dia biasa main golf di Sri Menanti. Right. Saya dah gantung golf I'm a dah. member. There. Saudara Syed Adnan, Kuala Pilah, Mendung. Ada Tuan Syed Adnan kat mana sekarang ni? Sila bagi kat mana anda hadir, dari mana untuk kita borak-borak. Hari ni saya rezeki lah dapat bercakap dengan kapten yang bawa helikopter yang sentiasa berada di awan biru. Masa tu gamaknya bila dengar lagu Syarifat Aini, kau di awan biru tu tersentuh juga tak? Ya, tentu sekali. Tapi kita balik cerita waktu di Parit. Masa tu kawasan rumah kapten banyak durian tak? Buah durian orang Perak panggil. Mestilah. Perak masa tu memang terkenal dengan pokok durian yang sudah tua lah. Ya. Memang banyak durian. Buah tembaga tak? Durian tembaga ada, macam-macam lah. Kacapuri pun ada. Kacapuri dekat masjid. Dekat masjid. Getihnya kapten kita juga antara yang selalu berada di masjid lah. Memang pun kawasan Bota, dekat pun sebelah rumah. Juragan Gemilang, apa khabar sahabat? Dari Kemunting. Dia kata Kemunting hujan. Ini orang Tepin. Dia tak typing, Tepin. Kita panggil Tepin. Ya. Ini tapi kalau di Bota tu, kalau tak silap saya lah, saya dari Lumut tu, kalau nak pergi Kipu, selalunya kita naik Jambatan Gantung tak? Jambatan Gantung. Jambatan Gondin lah. Jambatan Nordin. Jambatan Nordin. Dekat Tanjung Belanja ke Parit lah. Ya. Ke Paris. Dia mesti kayu lah, gedung-gedung. Dulu lah. Kan? Sekarang tak ada lagi lah rasanya. Kalau masa banjir kadang-kadang dia tarik, ini tak boleh cross. Tak boleh. Ya. Selalu banjir di Parit tu dulu. Sekarang ni alhamdulillah. Ya. Tahun 70-an memang selalu banjir. Saya nak pergi sekolah pun susah. Sekolah menengah kota kan. Selalu banjir situ. Ya. Tapi tempat kawasan saya di Lumut tak pernah banjir. Tapi sekarang tak ada dah. Tak ada dah. Kadang-kadang rindu pula ya. Kalau dulu-dulu kita tak panggil banjir, kita panggil ayo bah. Bah yo. Kita panggil ayo bah. Kita tak panggil banjir. Tapi kalau bah datang tu memanglah kelang kabut isi rumah ada masa tu. Betul. Tapi kita kawasan perumahan okey perjalanan lah. Dekat Alo Jejawi pergi ke Bota Kanan kan. Dan masa tu jambatan baru dibina lah. Kapten, alright. Kapten, kemudian macam mana boleh tercampak ke Maman ni? Ini setelah saya berhenti daripada TUDM pada tahun 1994. 94. Setelah dapat permohonan untuk berkhidmat di commercial aviation kan. Dapat lesen untuk memang saya dah dapat lesen dah. Memang saya target nak berhenti. Sebab apa dalam TUDM masa tu memang susah untuk dapat naik pangkat. Orang ramai tapi
jawatan dia kecil. Ya, ya. Sebelum dibuat division sekarang ni. Hmm. Masa tu peringkat baru rasanya brigade je, brigadier general punya. Macam sekarang ni macam calon daripada Kemaman ni dia dah sampai ke Panglima Angkatan Tentera tinggi yeah. sangat dah. Dah tinggi sangat dah waktu tu. Tinggi dah. Jadi kapten apa saya Adnan daripada Sabak Bernam. Ini orang Sabak Bernam pula. Sabak Bernam dulu pun ni apa ada jabatan juga. Perry dia tak ada jabatan dulu tak? Jabatan lah. By ferry ya. Dia tak ada jabatan, Perry. Lepas tu baru ada. Kemudian tu baru ada jabatan. Tapi sebelum tu kena tunggulah menjerit. Baik. Lepas tu kapten berapa orang adik-beradik? Saya punya 8 orang adik-beradik. Kapten anak berapa? Saya yang kedua. Anak kedua. Yang pertama kakak saya lah berada di Lahad, Perak, Ipoh. Yang ketiga berada di Kuala Lumpur, Muhammad Norizan. Yang keempat berada di kampung. Kampung Di kampung saya betul lah. Di Botol Kiri. Di Botol Kiri. Yang kelima berada di Sri Iskandar. Okey. Bangunan baru. Ini apa? Ini bandar baru. Iskandar. Ya. Dulu teronok lah dia bagi. Teronok atas sikit. Atas sikit. Memang bandar besar sekarang ni, Sri Iskandar. Lombong dulu tak? Ya. Bekas Lombong lah tu. Lombong. Sekarang ada Petronas University semua ya. Yeah. Dan lepas tu? Lepas tu yang berada di Pasir Garam, Soa. Pasir Garam? Pasir Garam. Di mana tu? Di sebelah selatan Teluk Intan. Ngilo lagi lah. Mengelir. Bahasa orang Perak nampak dia tak hilang lagi. Walaupun duduk Terengganu, ngelir lagi. Teluk Anson. Teluk Intan. Apa tu, apa dipanggil? Apa dah? Selabak? Bukan. Sebelum nak belok ke jalan apa ni, apa dah? Dekat Selekoh tu? Sebelum sampai ke Kampung Gajah. Area tu dah. Okey. Bukan pasal apa, bila Kampung Pasir Garam. Dia panggil Pasir Garam. Mana orang Perak panggil Pasir Garam? Pasir Garam. Dah jadi orang Terengganu ni dah macam nampaknya ya. Saya Adnan, kapten Raila ni dia lupa bahasa Perak. Sebab lama dah. Berapa lama di Kemaman ni? Di Kemaman ni ialah sejak 1994. Rumah saya pun datang, dia bekerja seorang jururawat desa. Jadi bila dia pun bertugas di sini lah. Rumah orang sini? Orang Terengganu? Asal Johor. Asal Johor. Daripada pabrik raja pindah ke sini. Orang pabrik jauh pindah ke sini, orang parit pindah ke sini juga. Pindah ke sini juga. Waktu tu bekerja di Kerteh Airport. Kerteh Airport. Malaysian Helicopter Services. Bawa helikopter lah. Ya, saya. So jadi kapten banyaklah pengalaman. Bagaimana untuk qualified? Ya, saudara Abdul Rahman, Johor Bahru, daripada Johor Bahru. Ini bersama saya dengan kapten ni, dia bawa helikopter. Dia berapa tahun kapten? 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Right. He's flying for almost 82. 82, lama tu. Dan saya bukan apa nak menggalakkan anak muda. Macam mana kalau mereka nak menceburi, nak jadi pilot apa semua tu, kapten? Boleh bagi cara dia. Macam mana kapten? Dia ada dua cara. Pertama melalui Angkatan Tentera Malaysia. Ataupun sekarang ni ada, saya rasa lebih banyak. Bomber pun ada pilot juga. Polis pun ada pilot juga. Ada helikopter sendiri. Dan APMM ada juga. Ataupun orang-orang kaya lah. Senang saja. Gunakan duit untuk belajar di sekolah penerbangan. Asas penerbangan. Berapa dia punya kos? Lebih kurang RM500,000 paling kurang. Aduh hai. Dan berapa lama untuk qualified nak jadi pilot ni? Bergantung kepada calon tersebut. Calon bakal terbang sama ada dia lulus cepat atau lulus hebat kan. Kemudian dia kena gain hours. Ya. Lock hours lah. Menunjukkan dia punya pengalaman. Baru boleh. Boleh dapat lesen. Kalau yang bijak tu selalunya straightforward, relax. Ya, terus. Kalau yang dangkal tu gambarnya dah 2 tahun, 3 tahun tak selesai lagi. Betul. Pada orang nak lock hours mungkin kena pergi latihan lebih dalam simulator ataupun any flying club yang civilian lah. Tapi kalau melalui jabatan kerjaan APMM, bomber, TUDM khasnya dululah. Dan lain-lain apa lagi yang dalam jabatan kerjaan menggunakan helikopter polis. Polis dah. Memang mudah untuk dia orang lock hours kan. Ya. Dan sekarang dah banyak keperluannya. Memang mudah keperluan. Dulu kalau sebut pilot tu wow lah dulu lah.
Tambah-tambah pula kapten Dulu, daripada Farid. hanya TUDM je yang mempunyai helikopter. Ha. So kita memang senang nak lock hours banyak. Terbang aja kerja. Dapat operation, kita bergantung kepada operation daripada operation room kan. Saya kata kita kena buat sesuatu tugas penerbangan sama ada SAR ke Ops Bamboo Ada yang time. TikTok ada Ops Bamboo ataupun Troop Leaf kan. komen dia. Memang kita akan buatlah penerbangan tu. Memang mencabarlah dalam keadaan kalau jika berlaku cuaca buruk ataupun dulu sebelum tu dia orang ada cerita sebelum itu cerita sebelum surrender. Memang itu problem sikitlah. Jadi kapten terus daripada masuk askar, masuk daripada TUDM terus bawa helikopter ya. Saya daripada TUDM tadi ulang balik kan daripada basic asas tadi kemudian advance dengan apa ni Alouette helikopter and then qualified saya dapat sayap penerbangan. Jadi seterusnya saya buat untuk operasi squadron operasi operational squadron lah. Jadi untuk layak kita tu saya tak pasal buat conversion on Nuri helikopter. I see. Sebab kursus-kursus kapten sebenarnya kebanyakannya dalam negeri lah. Dalam negeri. Luar negeri tak pergi? Luar negeri ada. Di mana? Kalau komersial lah. Ya. Komersial banyak luar negeri. Saya pergi Amerika 3 kali. USA dekat di Palm Beach, Miami. Okey, Palm Beach, Miami. Oh, cantik. Florida. Okey. Yang ketiga saya pergi ke Lafayette. Lafayette, LA lah, melalui LA. Lafayette tu lawan-lawan anak gadis itu tu. Tak Lafayette. terpick up pula orang parit ya. Puasa lah, bukan senang nak pergi jauh-jauh tu. Ya. 3 kali ya. And then sebelum tu, dia depend on type of aircraft. Macam S61N, saya pergi ke Norway. Saya lupa dah nama tempat dia tu. Dekat Oslo, dah lupa dah. 2 kali saya pergi. Ya. For simulator. Khusus simulator. Sudah balik. Dan ada juga saya pergi ke China. Yang baru-baru dekat China. Di mana tu? Di Zuhal. Zuhal tu dekat dengan apa ni? Timur of dekat dengan apa ni Guangzhou lah. Guangzhou, east of Guangzhou. Dan pergi ke pusat. Bagaimana flight to the Guangzhou airport lah. Daripada Guangzhou apa pergi? Guangzhou pergi ke Zuhal. Zuhal. Di sana ada apa ni kita. Tapi Guangzhou tu ramai orang Islam lah. Ya, ramai. Ramai juga. Tapi bangunan macam-macam macam develop. Kat Zuhal tu. Ya, betul. Dia punya apa kita panggil ni pusat latihan simulator besar untuk rakyat Cina lah khasnya China Airlines. Kapten, kalau bawa helikopter ni berapa dia punya flying high tu? Kalau kapal terbang ni selalu kata dia request Sierra looking for 15,000 feet. Tak. Kita tak sampai pada 15,000. Kecuali kalau pergi ke high altitude macam dekat pada di Sabah kan. Ada operation macam untuk menyelamat ke itu lain cerita. Tapi biasanya kita terbang less than 10,000 feet. Less than 10,000 feet Sebab apa? Oksigen kurang. Kalau lebih daripada itu. Lebih daripada itu kurang oksigen. Dan biar pasal ini apa kapal terbang ni dia oksigen buat sendiri dalam air. Dia pressurized. Jadi biasanya kita terbang macam offshore kalau daripada Kertih tu kita ikutlah dia punya semi-circular rules. Sama ada IFR ataupun BFR. Maksud dia special flight visual flight operation ataupun BFR apa ni visual ataupun instrument IFR instrument flight operation. Jadi kena ikut dia punya prosedur lah. Ya. So Zamri TJ Zamri TJ dalam satu line yang lain tu saya bersama dengan Kapten Rohaizan Norihan. Dia lama dalam dunia penerbangan. So jadi kalau yang kedua saya difahamkan helikopter tak boleh terbang untuk malam, Kapten. Tidak. Tidak demikian. Ya. Sebenarnya kalau diikutkan masa saya di TUDM tidak mempunyai instrumen yang cukup instrumentasi dan kokpit kan untuk kita terbang. Tetapi kita masa tu saya ingat lagi tak tahu prosedur tu betul ke tak betul. Kita panggil advanced night flying. Advanced night flying kita terbang malam, kita pergi ke kawasan pedalaman. Tapi kita buat recce dulu daytime. Waktu siang kita buat recce dulu point to point. Kita hanya mendarat menggunakan dia punya marker. Katakan T point, T marker dengan glow light dan kita akan approach maintain height and maintain gunakan lights to
Tak, saya bila saya dengar ada kawan-kawan saya yang bawa helikopter apa semua tu. Dia kata boleh tak kita terbang malam? Dia kata malam is not advisable. Dia kata. That was right. Kenapa Dr. Kapten? Masa tu kita orang cuba lah. Ah. Sebelum saya berhenti. Masa kita pergi daripada Gong Kedah, kita pergi ke Gua Musang at night. Altitude tu kalau ikutkan flight ni kita ikut safety altitude high. Yes. Safety altitude for flying. Ya. Tetapi kita sudah buat day recce kan. Day recce dah tahu kuasaan point mana sampai ni. Kita dah buat dah. Tapi saya kata latest ni dia orang menggunakan dipanggil Google. Ya, Google lah. Night vision Google. Night vision Google so dia orang akan nampak lah. Lah Kapten, selalunya kalau private jet ni dia ada dia punya map dia kan. Ya. So kita buy the map from private jet, fighter jet. Private jet, benar private jet. Fighter mana-mana line boleh tak ada map dia kan. So then only kita tahu kita punya highway di atas tu, kan. Tapi helikopter ni helikopter begitu tak ada. Helikopter juga mengikut prosedur tersebut. Ada ya? Kita ada DCA, chart for airways kan. Chart. Airways chart. Kita pakai juga. Kena pakai Depend lah kalau kita terbang secara VFR, Visual Flight Reference, dan tak payahlah. Tapi dia punya route tu ada juga. Special VFR for example. Request to fly pun minta daripada control tower juga? Ya, betul. Mesti request lah ni? Mesti. Sebab nak jaga trafik. Saya maksud request to fly tu maksudnya minta kebenaran untuk terbang. Dia kalau tak silap saya lah private jet ni apa semua tu dia nak start enjin pun kena minta. Sama kebenaran. je. Sebelum nak start enjin tu, sebelum nak start kereta pun kena tanya pada control tower. Sarah control tower request to start the engine. Yes. Kadang-kadang kita start awal pun tak boleh. Dia kata why? No, because my passengers is out of air condition. Required. Tak gitu kan? Betul. Sama juga Kapten Sama je. Seronok Standard juga. prosedur tu sama lah. World standard. ICAO. Kan saya berbicara ni sebab mengikut pengalaman teman-teman adalah waktunya ada private jet apa semua kan. Jadi it is quite interesting. Sebab itu saya ajak ni Kapten berbicara dengan saya petang-petang begini to recall kan. So qualification untuk jadi pilot ni bukanlah kena ada HSC, STPM apa semua tak lagi ada. Tak diperlukan. What is the minimum? Minimum is SPMMC lah that time. English credit, mathematics credit ataupun physics credit because basic ground school kan. So, lepas tu kita akan buat mathematics, add maths, semua kena buat. Persoalan, dia akan buat equation. Kena lulus, tak lulus tak boleh juga. Kalau tak lulus, tak boleh continue. Mana kalau darjah 6, kalau taksi boleh bawa darjah 6 lah. Tak boleh. Ini nak bawa kapal terbang, nak buat Mathematics, English, very important. What is dia punya basic subjek yang terbaik lah untuk jadi pilot yang baik? Matematik ke tak? Mathematics, science subject, English important because Komunikasi. all in English. English ya. Most of the time. Tapi kita kat Malaysia kadang-kadang pakailah. Tapi ialah kalau nak jadi peguam dia kena basic ni more on historical kan, history. Yes. Kan. Kalau macam mana Dr. Fauzi? Betul tak? Lawyer mesti be history. Kalau tak ada history tak boleh. Dia lebih kepada aplikasi. Bila sampai aplikasi Law. The law. Kalau Must read lah. Dia kalau pelajar-pelajar yang belajar ilmu undang-undang, dia tak ada kata belajar undang-undang, dia kata read law. Tak gitu Kapten? Read law. Read law. What are you doing now? I'm read law. Dia membaca. Macam tentera pun ada juga. Akta kata tentera. Ya. Undang-undang. Undang-undang. Saya kena ada read. juga. Kita terpaksa ikut je. Tak itu yang saya tahulah. Ya. Tapi bila Kapten bagi tahu begitu lama punya flying hours, so kira hebat lah. Tapi kebanyakan sekarang ni kena mungkin waktu Kapten on the commercial flight lah. Buat sendiri punya untuk cari gali. Tak gitu? Macam okay. contractor lah. Kebanyakan kita punya oil rig ni ada di South China Sea, tak gitu? Yes. Kita memang banyak di South China Sea kita daripada sempadan Vietnam bawa ke sini lah ke Pahang area and then dekat pantai timur. Ya, pantai timur banyak. Kapten, sorry to say lah. Saja nak tanya kawan-kawan mungkin lah pelai-pelai nak tahu juga. Income macam mana pilot ni? Alhamdulillah. Saya last kali saya punya tak termasuknya airline overseas. Ya. Last kali saya dengan Avileaf Aviation.
Dia bayar kira flying hours. Of course, bila kita join, dia akan refer to the as a merit point kan, for the basic pay, that salary. Hours flown lah. That you Hours have flown lah. Yang pengalaman dia lah. Roughly berapa? Macam 30 30,000 30 something. Kalau instructor maybe 40. Cara nak cari pendapatan 30,000 sebulan, join, dia orang kata join the army, see the country. But ini join the to be a pilot, kalau 30,000 see the money. Mula-mula dulu rendah sikit lah. 1994, Ya, about 7 to 8,000 Ya. for pilot. Tapi besar dah waktu tu. Memang. 1974 kalau kapten dapat 7,000 tu, saya waktu tu tinggal tu RM50 gaji saya waktu jadi wartawan dulu. Betul. Kan? Tapi sudah dapat. Waktu kena kali 20 lah. Ya, itu jam kalau isteri tu gelang tu sekat ni kapten nak. Tak, kita sembang-sembang santai ni cerita all the subject, tapi kerana kapten adalah seorang membawa helikopter, bukan dia tak bawa ini commercial jet, private jet, tak ada. Tak ada. Fixed wing tak ada. Memang Cuma helikopter. Helikopter saja Saya all buat the way. conversion pun direct to helikopter lah. Biasa dia di kepala batas, fixed wing. Ya. Pilatus BG7 kan. Ya. Tapi saya masa tu berdemak dia keluar, saya terus join basic Bell helicopter. 47G5A. Kan saya bertanya tu sebab ada kawan-kawan saya yang bawa helikopter, tapi dia orang boleh buat dua pula. Helikopter pun ada lesen. Dia asas dia sama. Tapi bila kita pilih fixed wing, dia punya subject untuk fixed wing lain sikit lah. Untuk helikopter lain lah. Depend on type you nak fly kan. Dia menuju kepada keadaan tu. Katakan helikopter type Sikorsky 61A4, Nuri helikopter kan. So kita kena study everything. Dan saya mendapat license ATPL, Air Transport Pilot License number 1270. Alhamdulillah melalui Tentera Udara. Tapi dalam masa tu saya terpaksa ambil certain subject lah dengan masa tu DCA. Sekarang ni dipanggil CAAM. Department Civil Aviation, but sekarang Civil Aviation Authority Malaysia. Alhamdulillah. Masa tu pun senang sikit lah daripada dulu. Saya pada sekarang ni lagi banyak. Tapi pilot ni tak ada kroni kapten ya? Ada. Ada juga? You are senior. So, senior tahulah. Senior pun nak override junior. That's normal kan? Kita gain experience pun daripada mereka juga. Saat petang Saudara Nur Ali, saya berbicara dengan kapten cerita pasal dia bawa sport car tu helikopter. Chopper kan. Antara pesawat yang paling seronok bawa pesawat apa jenis apa? Yang terkini saya ada satu pesawat tu yang besar. Yang besar ni on your own? No. Bukan saya punya. Yang company punya lah. Okay. Kita panggil Eurocopter. Sekarang Airbus helikopter sekarang. Semua dia panggil Airbus helikopter. EC225. Berapa seater tu? Itu 18. Euro. 18 campur yang besar lah. Campur pilot 22 lah. 20. Satu ketika dulu kita TUDM ada satu pesawat apa yang TUDM tu yang 8 seater, apa nama tu? 8 seater satu Puma tu, ke? Puma, Super Puma. Ya, kan? Super Puma. Tapi Super Puma tu naik sedap sikit dia kapten tak? Bunyi kuat lah. Tapi masuk dalam tu boleh lah. You pakai Defender. Ertinya naik helikopter ni dia punya oksigen kita pakai oksigen biasa ya? Airflow sama. Dia bukan macam kapal terbang. Tak ada. Kalau kapal terbang dia pressurized. Kalau kapal terbang dia pressurized, everything. Oxygen is there. This one open. Baru saya tahu. Saya ingatkan. That's why kita tak boleh pergi tinggi sangat. Kalau pergi tinggi terpaksa gunakan lah. Otherwise tak ada oksigen. Kurang lah. Ada tu ada tapi kurang. Dia lagi tinggi lagi kurang. Quality of air. Oksigen. Mula-mula first kali ada kapten terbang tahun berapa? First kali. 1980 akhir 82. Tahun 82 ya. Selepas habis ground school. 82, 83, 82 lah. Saya terpaksa di pending because Krakatoa meletus di Indonesia kan. Krakatoa. Gunung berapi Krakatoa. So, kita orang tak boleh terbang sampai sebulan. Terlebih sebulan saja. Dia punya first flight itu tahun 82 lah ya. Saya. Sebelum tu you dengan TUDM belajar. Itu TUDM lah tu.
TUDM ah. Pulau Timbang 2 di TUDM Keluang. Sebab saya 82 tu dah jadi wartawan dah. Oh, wartawan. Wartawan kat utusan apa semua tu. Dah gaji kecil tak macam kapten lah. Kapten berjaya 7,000 lebih. Saya TUDM gaji kecil tak masa tu tak? Kecil. Masa tu tak? Iyalah, kecil. Tapi sekarang dah okey lah. Saya keluar pun basic pay saya murah lah. Ber? 1876 basic pay. Tapi ada allowance lain. Iyalah. Penerbangan 1,500, housing allowance ada. Lobby. Itulah advantage dia. Depend dengan pangkat dan how many years. Untuk anak-anak muda ni, can you give some advice Captain? Bagi anak-anak muda yang berminat dalam untuk menjadi seorang juruterbang, sama ada fixed wing ataupun helikopter, jangan buang masa. Kalau ada duit ataupun masuklah dalam jabatan kerajaan yang ada helikopter, yang menggunakan helikopter. Itu secara murah lah dan secara senang untuk mendapat pengalaman dan profession, dan you memudahkan untuk kita orang Malaysia ni. Kau nak cari setengah juta susah. Jadi orang mak bapak yang kaya punya anak. Tak apa, boleh hantar juga. Tak apa. Di Melaka ada, Langkawi ada, di Johor ada. Tak payah merempit lah. Tak payah. Bawa sports car yang atas angka selepas lebih baik dah. Tapi kalau dalam perkhidmatan ni kita kena ikutlah prosedur dia, cara dia, kita berkhidmat. Bukan boleh orang kata nak suka-suka lah. Agak beza lah. Kapten bawa helikopter. Ada kawan-kawan saya tu ada yang bawa the Navy kan. Itu kapal pula. Itu another story lagi. Saya pernah berbual dengan mantan Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia. Dia kata dia punya ombak tu sampai setinggi 2 kali pokok kelapa tu. Bila sampai tu. What is you punya pengalaman yang you tak boleh lupakan, yang agak mengerikan waktu you di atas angkasa lepas? Banyak pengalaman, tapi yang paling mengerikan apabila ribut nuri helikopter. Cuaca buruk memang lah. Tapi kalau any emergency yang tak boleh kita kawal. Maksud saya punya ada satu emergency yang tak boleh kawal, di mana semasa saya position pesawat ke RMC, Royal Military College, untuk buat expo. Tiba-tiba saya tak boleh kontrol saya punya direction, aircraft pusing. Saya tak bisa matikan dua-dua enjin. Baru boleh. Kalau tak, dia torque reaction, dia akan kipas anti-clock, dia clockwise pusing. Dia clockwise lah, tapi anti-clockwise lah. Dia bertentangan because dia punya torque reaction. The aircraft body with the engine, right? Syukurlah Captain come back one piece. Tak ada control. Tak ada control dah. We cannot control the throttle because we loss of gearing. That gearing part connected to the tail rotor cause of loss of thrust. So crewman tengok, saya tengok apa lagi, ikut pilot saya sama. Dia tak pasal saya kena handle the control. Kita pun dah kena matikan dua-dua enjin. That's one, dia punya immediate action tu lah, kena matikan dua-dua enjin. Kita very close to ground already. Pilot yang cakap, dia ingat dia buat begitulah. That's Adriel, very important as a pilot. Dia kena tahu apa nak act. Kalau macam ini kita dah tahu. Simptom yang tunjuk dalam emergency kan, apa aircraft macam ni, kita kena ambil Adriel. Immediate action. Sebab bawa helikopter ni almost manual kan. Kalau kapal terbang ni kadang-kadang ada yang automatic control dan sebagainya. Dalam Air Force dia punya aircraft yang banyak manual. Manual lah. Dalam Air Force lah. Apa semua tu. Tapi bila commercial, kita banyak yang automation. Automation lah. Set semua zap, pergi je lah, relax. Kita ada. Memang automation ni sedap. Tapi kita kena apply according to situation lah. Ada masanya kena bad weather. And then you have to skip apa certain, pergi divert ke apa. Tak ada masalah. Macam berapa kali kena air pocket? Kita tak kata air pocket. Kita is Captain updraft or downdraft. Even fixed wing, so bukan kata air pocket. Maybe that time turbulence kan. Turbulence. Where movement of the clouds downward or upwards. So that what's happened. That's what happened to the aircraft. Aircraft also macam kita dekat laut lah. Kalau kena ombak kan, kita kena lambung, kita naik ke atas. Jadi macam turun. Jadi kapal terbang helikopter pun ada juga dia punya ombak di atas. Sama aja. Cuma di udara lain sedikit. Kita kena buat thunderstorm, lightning for example kan.
Oh, that one dangerous lah. Lightning ada juga ya? Ada. Kita ada weather radar. Weather radar akan memberi panduan pada kita awal-awal lagi. So, kita pergi lagi lah dulu awal-awal divert to the safe area. I mean, tak adalah CB terbang. Kalau kita hitam juga pitch swing lain lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Even tapi yang bahaya ni di masa Air Force lah. Kita terbang di kawasan berhutan Gunung Gana. Saya dalam mendengar cerita ni dah habis masa dah kita. Dah lebih setengah jam kita bercerita tentang ni. Memang interesting. Ada masa nanti saya akan cuba pula cari pula teman-teman kita yang bawa kapal, yang bawa jet. Itu biasalah saya. Amir Hijaz Fans sentiasa mencari keluar biasaan. Hari ini saya ucapkan terima kasihlah pada Kapten kerana sudi hadir bercerita tentang pengalaman you. Tambah-tambah lagi kita orang Perak. Betul. Orang Parit lagi tu Betul, kan. betul. Kan kita dah ni. Ada pula apa ni terlantar ke Terengganu. Ya, macam di Kemaman ni apa kebanggaan warga tentera apabila panglima mereka menjadi calon untuk pilihan raya kan. Jadi saya pula sebagai orang Perak bangga jugalah dapat teman, dapat berjumpa dengan orang Perak yang jadi pilot bawa helikopter beribu hours kan. Ya, pengalaman tentulah saya rasa bangga. So pada dengan Tan Sri Raja Effendi. Ya. Sebagai tentera, Panglima Tentera Angkatan Tentera Malaysia. Dia punya pengalaman. Yes. Dia berjuang, berkhidmat sampai mati-matian. Bukan orang politician. He's not a politician. Orang yang berkhidmat untuk negara, bangsa dan negara. Tadi semalam saya berbual dengan beliau. Itu beza dia. Dia kata different society. Bila dia dah jadi askar ni, kalau kapten aja tu ada batsman-nya, ada pembantu, dia salute to you. Tapi masuk politik ni you kena salute kawan. Betul. Satu benda yang dua berbeza. Dua berbeza. Saya memang sokong sangatlah pada Tan Sri Raja Effendi. Orang tentera dia askar lah. Orang askar bukan Bukan sebab askar, sebab kita tahu kan. Memang tak ada politik tu dia. Dia tak ada main politik punya lah. Itulah dia. Itulah. Cakap dia itulah dia. Kerja pun boleh fokus. Lagipun dia dah berhenti punya bandar ganjaran. Pension maksimum. Full pension. Oh, dia pun pension. Dari segi keuangan tak ada masalah. IGP, no problem. Sudah pandai. Tapi 42 tahun. Saya fikir kalau 60% tu last round pay tu gaji. Million lah. Berapa million dah? Kira lah. How many months serve? Times by 42 years. Memang boleh lah. Kalau kerana duit lah kata, it's not that. Not because of money. Dia memang saya tengok ikhlas untuk berjuang pada rakyat. Rakyat khas rakyat Kemaman dia lah. Saya rasa rugi. Merupakan kerugian jika kita pilih seorang menteri besar sekarang ni, menteri besar Terengganu, padahal dia banyak kerja. Untuk bagi ceramah pun tak boleh. Betul. Susah nak jumpa muka dia. Ini kan pula kalau sudah pergi parlimen dan pergi kepada Dewan Negeri, pening kepada macam saya kata, saudara, soldiers is always soldiers. They will love their own generals. In politics, they don't care. Whether you are gender or not, whatever semua is my heart. Tapi saya yakinlah bahawa di Kemaman ni rasanya. InsyaAllah. So, Kapten, saya ucapkan terima kasih kerana sudi buangkan waktu saya petang-petang minggu ni. Sepatutnya bersantai dengan family, bercerita pengalaman, maklum sajalah. Can you have a few word untuk pesan pada anak muda? Untuk anak-anak muda yang berminat dalam aviation, itulah apa yang saya katakan tadi. Dan untuk pilihan raya ini memang sebaik-baiknya kita bermuhasabah dirilah. Sebab apa? Orang yang nak berkhidmat ni, Tan Sri Datuk Effendi, yang akan berhubung jika dia menang direct dengan persekutuan. Bermakna kita dah tentu. Tak ada masalah. Even apa yang bersatu pun keluar support dia. Nampak orang kan tersilap saya. Ini kan pula saya tak faham lah. Kita perlukan Datuk Tan Sri Raja Effendi sebagai wakil rakyat Kemaman Parlimen untuk memajukan kawasan Kemaman kita. Dengan adanya hubung rapat dengan federal khasnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Alisa. Okey, saudara, sebab terima kasih, terima kasih sesama saya. Terima kasih kepada Kapten. Jangan lupa secara secap
5 petang kita akan bersama dengan saya dalam sembang-sembang santai. Ya. Jam 9.30 malam kita berbicara soal politik. Close, ikhlas dan pastikan anda sentiasa menemani Amir Hijaz Fan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.